Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul PDPR Seni Visual Unit yang ke-27 masih dalam bab yang kedua, iaitu bentuk karya seni visual. Hari ini kita akan masuk ke aspek formal yang terakhir, iaitu media dan teknik. Jadi untuk PDPR hari ini kita akan bincangkan tentang media sahaja. Menjelaskan maksud media dan teknik dalam seni visual. Media ialah bahan atau alat untuk menghasilkan objek seni, dan teknik pula ialah cara pengolahan bahan tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan media konvensional? Media konvensional ialah bahan biasa yang sering digunakan untuk menghasilkan seni. Contohnya, bahan cat minyak, cat air, dan cat akrilik untuk menghasilkan catan. Peralatan konvensional pula ialah seperti berus warna, pisau palit, dan bekas baju warna. Itu adalah peralatan yang biasa. Jadi maksud konvensional ini ialah bahan dan alat yang biasa-biasa sahaja yang diguna sejak zaman tradisi sehingga sekarang. Bahan biasa sahaja. Baik, sekarang kita lihat contoh media konvensional. Okey, ini adalah media atau bahan cat minyak. Cat minyak biasanya dipaket di dalam tiub sebegini. Dan ini peralatannya yang diperlukan ialah berus-berus warna. Dan pada latar belakang ini adalah warna cat minyak yang telah disapu pada permukaan kanvas. Jadi, ini cat minyaknya dalam tiub, ini berus, dan latar belakang itu ialah ciri-ciri cat minyak. Bila disapu pada kanvas, dia agak kasar, agak warnanya likat, dan dia berasaskan minyak. Jadi tak boleh campur air lah kat cat minyak ni, kena bahan pelarutnya, kalau nak cairkan dia kena campur dengan turpentine. Itu juga yang berasaskan minyak. Baik, contoh yang kedua ialah cat air. Ini biasa pelajar biasa tengok cat air. Ada yang di packaging dalam tube, dan ini cat air jenis cake watercolor. Jadi cat air kesannya berbeza daripada cat minyak, dia lebih lembut, dan cat ini pelarutnya adalah air. Bahannya berasaskan air. Dan ini adalah kesan cat minyak pada permukaan kertas. Warnanya lebih lembut, agak sukar dikawal, tetapi kesannya sangat menarik. Okay, itu perbezaan antara cat minyak dengan cat air. Cat minyak berasaskan minyak, bahan untuk menghasilkannya berasaskan minyak. Cat air pula bahannya berasaskan air. Jadi ada lagi bahan-bahan lain seperti cat akrilik, gouache, semua itu sama macam cat minyak. Akrilik dengan gouache kesannya sama. Cuma akrilik adalah bahan berasaskan plastik, tidak dicampur minyak. Pelarutnya boleh dilarut basuh dengan air. Gouache pun sama, tekniknya lebih kurang sama dengan cat minyak. Cuma cat air juga sahaja yang agak berbeza. Seterusnya, huraikan tentang media baharu. Media baharu ialah bahan dan alatan yang baru diteroka untuk menghasilkan seni. Contohnya, penggunaan perisian komputer dalam penghasilan catan dan melukis menggunakan laser, juga salah satu contoh. Peralatan baru ialah seperti mesin pengimbas atau scanner lah. Scanner sekarang boleh digunakan sebagai alat untuk kita menghasilkan karya seni. Mesin cetak, kamera, dan tambahan lagi perisian komputer. Dan sekarang ini, zaman sekarang ini, sekarang ini, apps pun boleh digunakan. Apps dalam telefon
pintar boleh digunakan untuk menghasilkan karya seni juga. Okey, ini adalah contoh penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan karya seni. Jadi karya seni ini adalah karya yang dihasilkan dengan media baharu yang baru diteroka. Ini menggunakan perisian komputer. Dan hasil seni sekarang dia sudah dinamik, dia tidak statik macam karya dulu-dulu. Catatan, lukisan semuanya statik, tidak bergerak. Jadi dengan bantuan teknologi baharu ni, hasil seni juga jadi lebih maju. Image-nya boleh dalam bentuk sebegini. Baik, seterusnya kita tengok media baharu yang ini juga baru diteroka, iaitu melukis menggunakan pemanas atau solder iron itu di atas permukaan kayu. Jadi teknik burn teknik dipanggil teknik melukis menggunakan kaedah membakar menggunakan alat pemanas di atas permukaan kayu juga dapat menghasilkan kesan garisan, dan ada orang buat potret pun dengan kaedah ini. Ini juga merupakan salah satu media baharu atau peralatan dan cara baharu yang baru diteroka untuk menghasilkan karya seni. Jadi kedua-dua ini, yang pertama tadi menggunakan bantuan teknologi komputer dan yang kedua menggunakan bantuan teknologi mekanikal. Kedua-duanya adalah media baharu atau alat dan kaedah yang baharu untuk menghasilkan karya seni. Baiklah, mari kita buat sedikit latihan pengukuhan. Lihat contoh yang pertama ini adalah ukiran kayu yang menggunakan mesin laser. Okey, mesin laser adalah peralatan baharu, peralatan yang baharu sahaja diteroka di zaman awal-awal zaman ini. Jadi mesin laser juga mampu menghasilkan ukiran kayu yang sebegini. Kemudian kita tengok pula ukiran kayu yang kedua, iaitu ukiran kayu menggunakan kaedah konvensional. Ini kita akan membezakan ciri-ciri hasil seni yang menggunakan kaedah baharu dengan hasil seni yang menggunakan kaedah konvensional. Kaedah baharu berbantukan teknologi dengan ciptaan terkini. Bila melihat pada ukiran kayu yang menggunakan mesin laser ini, kita dapat lihat ciri-ciri khususnya. Ia memang halus, menghasilkan ukiran yang halus dan ukirannya sangat-sangat tepat. Sangat tepat, ukurannya sama jika dibelah pada paksi simetrinya, kiri dan kanannya betul-betul sama. Sama setiap inci, setiap milimeter itu sama. Kenapa? Sebab dia menggunakan komputer dan mesin laser. Bila melihat pada karya yang kedua, ukiran kayu yang menggunakan kaedah konvensional memerlukan kemahiran tangan, di mana pengukir menggunakan pahat dan penukul untuk menghasilkan imej tersebut. Dan hasilnya, jika dibandingkan kedua-dua ini, hasil ukiran kayu menggunakan laser kelihatan lebih keras. Manakala yang menggunakan kaedah konvensional, menggunakan kemahiran tangan, lebih lembut dan mempunyai ada nilai kemanusiaan. Itu nampak macam manusia yang buat. Kalau yang pertama tadi nampak macam robot buat. Jadi jelas, kedua-duanya halus dengan ada jiwa, dan yang pertama tadi halus tanpa jiwa. Okey, diharap pelajar dapat menulis satu esei untuk membezakan antara kedua-dua karya ini, karya ukiran kayu ini, antara karya ukiran kayu konvensional dengan karya ukiran kayu yang menggunakan kaedah baharu. Sila buat perbandingan
kedua-dua ini dalam bentuk esei satu muka surat sahaja. Sekian, terima kasih.